Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma alimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fi darain amin. Wa jaryu ma'in ala idwin. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia pula, ihsan dia semata. Masih dilanjutkan umur kita, diberikan kebolehan kepada kita untuk berada atas muka bumi dia. Alhamdulillah, dialah yang menghidupkan kita, mematikan kita dan memberikan segala kurniaan dan menyediakan segala keperluan kita. Alhamdulillah. Dengan itu melayakkan kita menjadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dengan mana kita syahadah, mengaku, mengiyakan, membenarkan, mengisbatkan memang yang menjadikan kita dan mengurus kita dan seluruh alam ni ialah Allah. Dan kita boleh kenal Allah Ta'ala tu melalui Nabi kita Muhammad Rasulullah. Dan kita membenarkan apa saja yang dibawanya, dan kita bercita-cita, berazam untuk menjunjung segala titah perintah dia, meninggalkan segala larangan dia dengan tunjuk ajar daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur diberi kepada kita kesihatan, keupayaan, kelapangan masa, kehalubaan berada dalam majlis yang mulia, meneruskan bacaan daripada kitab Matan Qurratu Ain bab fiqh ni. Kita alih jadual ni pasal kitab yang kita nantikan tak sampai lagi. Nak pergi kedai tak boleh, tunggu pos, tunggu barang lain sampai. Orang pos pun dia kata dia pos kitab, tapi yang lain sampai lain pada kitab. Pelik sikit. Benda haram lah tu. Pelik. Orang pos pun pelik, macam mana boleh sampai. Adalah hikmah itu. Itu antara kita punya jalan hidup, berjalan atas kita buat usaha ikhtiar, berjadi kat kita apa pun balik la ilaha illallah. Mesti ada rahsia, mesti ada hikmah dia. Mungkin begini kot, selalu kita rasa macam ngaji fiqh ni adalah fiqh buat apa, dah biasa dengar dah. Ngaji-ngaji rupanya apa pun tak kerti. Macam tu lah kot kan. Macam-macam hal tu. Macam mana pun kaedah kita memang atas kita beriman dengan qada dan qadar ni, semua yang berlaku ni mesti ada rahsia dan hikmah. Allah Ta'ala tak pernah buat sia-sia. Kewajipan kita adalah beriman pada Allah Ta'ala, menyedari apa yang berlaku ni pada ilmu dia dan iradah dia sabit, dan tiada lain yang berlaku ni melainkan mesti tepat dengan ilmu dan kehendak dia. Cuma kat kita ni ada ketikanya berlaku tu sama dengan kehendak kita dan keinginan kita. Kadang-kadang kerap kali apa yang berlaku kat kita bukan ikut kehendak kita, berlaku di sebaliknya. Tetap walau bagaimanapun keadaan apa sekeliling kita, kita mesti boleh telan dan hadamkan macam mana untuk kita mengiktiraf ketentuan Allah satu, dan pula kita menerima dia dengan tepat, mengikut SOP syarat. Nisbah tabah dia, nisbah sabar dia, begitu juga nisbah tindakan dia. Yang tu yang kita nak hidup sebagai orang ahli tauhid, orang beriman, orang yang walaupun jasad ni sama dengan makhluk dan sabab, tapi hati ni sentiasa dengan Allah yang menjadikan makhluk dan musabbibul asbab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan perjalanan tauhid kita tu, pasal wajib atas kita
sentiasa dalam keadaan mentauhidkan Allah Ta'ala, zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia. Yang kita ni semua makhluk, fakir dan berhajat pada dia. Tak ada apa yang berlaku melainkan semua kehendak dia. Wajib kita tunaikan segala suruhan dia, ingat ke dia, tauhid dia. Kalau ada benda baik nikmat ataupun bala, wajib rujuk ke dia. Nikmat pun kena ingat dia, kalau bala pun kena ingat dia. Atau istilahnya nikmat syukur, kalau bala sabar, jangan putus asa, tetap mohon rahmat dia. Lepas tu semak apa sebab kena bala, apa sebab tak dapat rahmat, apa pasal kena malapetaka. Sekalipun tak tahu, semak muhasabah diri, betulkan keadaan. Tetap 24 jam mesti kena tauhid Allah, ta'zim Allah, takbir Allah, tahlil Allah. Istilah-istilah tu bisa dengar kot, cuma nak faham dia lah. Sentiasa dalam keadaan macam tu, mentauhid Allah Ta'ala tu, bahasa umum dia. Waktu dalam masa yang sama dengan Nabi Muhammad pula, selawat dan salam, Quran nak kena baca. Waktu ada hukukillah, hukukil adami keliling kita. Banyaknya kita nak tengok apa yang tanggungjawab kita seharian, yang kalau ikut kita banyak sungguh kesibukan. Hikmah di atas apa PKP apa semua ni, duk pasal 1, pasal 2, pasal 3 ni, tak bergerak. Dengan tu boleh mengaji, boh bila kot tu kan. Kalau tidak tak mengaji langsung kan. Dengan sebab tu boleh buka Facebook, buka tu bukan buka apa, pergi buka mengaji. Alhamdulillah. Ada juga bila tak sibuk buka Facebook, pergi buka merapu, ada je. Na'udzubillah. Mudahan Allah Ta'ala taufik hidayat dalam perjalanan kita ni sampai ke akhir hayat kita, dan kita belajar ni biar sampai mencelamat dan cita-cita untuk sentiasa mengingati Allah, tauhid ke Allah Ta'ala dalam setiap waktu dan ketika, insya-Allah. Kita duk sambung masih bicara bab syarat nak wudu, bab air. Selesai bab air tengah hari tadi. Okay, lalu yang kita muzakarah balik bab air yang mungkin kita biasa dengar, tak biasa dengar, faham tak faham, nak mantapkan apa yang dah faham. Kalau ada yang muskil-muskil juga, tu yang suka tanya tu. Satu, kita mengaji ni antara kesediaan kita mengaji apa dia? Apa yang dah ada, apa yang kita nak dengar, nak tali kan? Ada lain, tanyalah. Dulu saya belajar macam ni, saya faham macam ni. Kalau pernah belajar kan. Kalau tak pernah belajar, mengaku je lah bengap, apa pun tak tahu. Dengar je lah. Betul ada benda yang dengar tapi tak boleh nak faham, tak boleh nak kicap. Apa benda ni? Tak faham, tak faham. Tak faham, pastikan apa yang dah diajar tu faham. Pasal kalau tak penting, saya tak ajar kan? Buat apa saya nak ajar benda yang tak penting untuk dipaham? Mesti dia ajar tu benda tu penting, ada disiplin kat situ, ada benda nak ambil. Khasnya atas kita bicara bab fiqah ni, ada benda yang menyebabkan jadi sah tak sah ibadat kita. Disebabkan ada yang kita duk bicara tu, ni kita duk bicara syarat solat. Nak solat kena ada wudu, nak wudu mesti antara syarat dia air. Satu yang terdekat kita bicara bab air. Dan masih lagi dalam bab air, pasal kita bicara bab wudu, wudu mesti air nak kena anggota. Dan air yang kita nak sambung ni, dia kata jaryu ma'in. Baik, baca dulu. Kita punya kaedah baca fiqh ni, saya baca ikut. Ikut lah, baca sekali lagi walaupun dah baca tadi. Baca bismillahirrahmanirrahim. As-saniyatu, dia tak tulis lah, tulis angka, tapi saya baca dengan Arab lah. Jaryu ma'in ala idwin as-salisatu wa alla yakuna alaihi mughayyirun lil ma'i ar-rabi'atu wa ha'ilun kanuratin al-khamisatu dukhulu waqtin lidaimi hadasin. Baik. Seterusnya dalam bab wudu, syarat nak wudu mesti alat dia air, mesti jaryu ma'in ala idwin. Air yang telah kita bicara, air yang hanya boleh buat wudu, mandi, bersuci, mesti air mutlak. Okey. Dan air itu air macam mana?
jaryu ma'in, mestilah air itu dalam bentuk boleh berlari air. Jaryu ni berlari, asal mana bahasa, ataupun bahasa kita pakai air berlari, pelik lagi tak? Mengalir air. Air boleh mengalir ala idwin, di atas anggota. Baik, bila faham air mengalir ni, maksudnya mesti air ni dia ada satu kapasiti yang jumlah menyebabkan apa, dia ada satu kadar yang bila ada di anggota, kalau kita angkat dia boleh berlari. Jadi faham daripada air mesti boleh berlari tak memada untuk wuduk dengan merenjiskan air. Renjis tahu? Renjis bodoh macam tu lah kan? Tak pernah lagi lah kita tengok orang wuduk macam tu. Tapi model-model ni ada orang ajar cara wuduk alternatif. Spray. Mengalir ke? Tak betul. Ya, saya buat tak betul. Pasal apa tak betul? Ya. Pasal air yang datang kat muka tu dia tak boleh. Kenapa tak boleh mengalir? Kerana kapasiti dia terlalu halus, gebu, kecil. Dia perlu bergabung dengan air dalam jumlah yang lain untuk menyebabkan dia boleh mengalir kan? Tak boleh. Tak betul cara. Apa itu macam mana nak wuduk? Kalau nak spray tu, kan spray tu kita boleh adjust kepala dia kan? Bukan spray gebu. Gebu tahu gebu? Gebu. Kita tukar dia kepada hak tembak tu. Kenapa hak tembak? Cuba jawab. Pandai tak? Kenapa saya cakap macam tu? Bila tembak, apa jadi? Yang tu boleh buat wuduk. Kata kan? Tak boleh. Walaupun lama-lama dia turun. Tak, bukan macam tu cara dia. Mesti awal-awal pun dia mengalir lah. Satu, kita kalau belajar bab menyuci najis, ke ada najis mukhafafah. Mesti dengar kan? Ada najis, sambung. Mutawassithah. Satu lagi najis mughallazah. Mughallazah ni apa? Cik Ba, Cik B. And dia keturunan. Sama ada najis dia, kencing dia, bulu dia, air liur dia kan. Cik Ba, Cik B cukup kot saya sebut tu, geli kan buat dia mah. Ni. Itu najis berat lah tu. Nak menyuci dia pun bukan kefiat biasa. Dia sampai 7 kali. Satu daripadanya air tanah. Baik, itu mughallazah. Satu lagi yang ringan sekali, nama dia mukhaffafah. Mukhaffafah. Kita cari hak besar tu special case. Hak ni special case juga. Paling ringan. Tapi tak banyak lah. Apa dia? Macam mana nak kenal mukhaffafah ni? Air kencing, kanak-kanak lelaki berumur bawah pada 2 tahun yang tidak makan melainkan susu. Tak syarat susu ibu, tapi susu. Tak ada benda lain, susu. Sekali pun susu anjing. Mana lain pasal lah, kita hukum. Siapa dia pula nak menetek anjing? Pergi jumpa anjing. Siapa dia nak buat kerja gitu kan? Tapi nak cerita hukum. Sekalipun diberi minum dengan susu anjing, tapi dia tak minum melainkan susu. Air kencing dia mukhaffafah. Itu yang ada teka-teki. Apa dia? Apa benda? Macam mana keadaan yang boleh? Dia asal mughallazah. Dia sumber mughallazah. Tapi bila keluar jadi mukhaffafah. Siapa saya? Benda main teka-teki lah. Fiqah ni antara benda-benda nak faham ni, ulama kita memang dia buat banyak teka-teki. Nak tengok kita faham tak faham. Itu dah lama dah benda macam ni. Saya pun dah lama tak mengajar dengan teka-teki ni. Jumpa budak-budak ni nak teka-teki balik lah kan. Apa cerita ni? Asal dia mughallazah. Lepas tu masuk dalam badan, proses jadi mukhaffafah. Kalau ikut mughallazah lah. Macam mana tu? Apa dia tu? Itulah air susu anjing diminum oleh kanak-kanak lelaki berumur bawah 2 tahun, keluar air kencing dia mukhaffafah. Macam tu.
Jadi nak cerita Najis Mukhafafah tu, air kencing tetap air kencing. Macam mana nak cuci air kencing tu? Saya nak cerita tu lah, nak cerita mengalir tak mengalir tu. Air kencing tak boleh dicuci. Pasal air itu tak boleh disucikan. Bukan tak dicuci, silap saya yang bahasa. Air najis tak boleh disucikan. Dengar elok. Najis tak boleh boleh faham? Najis tak boleh disucikan. Apa maksud dia? Air kencing tak boleh bagi neutralize, bagi jadi air mutlak. Air kencing tak boleh. Betul, air kencing tu nak buat apa? Air kencing tu kena lap, basuh. Tu bekas dia tu, bila dah lap, air kencing kanak-kanak lelaki macam ni selalunya memang dia tak ada bau lah. Tak macam kencing kita lah, dalam colour semacam bau lagi, belendior lagi. Itulah kan. Okey. Lepas tu macam mana nak sucikan dia? Nak tanya, saya nak tanya tak tahu. Apa? Macam mana nak sucikan? Tak air. Air macam mana? Tuang. Kadar macam mana dah cukup untuk menyucikan dia? Renjis dah cukup. Ambil spray tadi yang gebu tu, mencantum je air tu. Boleh. Yang tu boleh pakai spray gebu. Najis apa? Mukhafafah. Pasal dia tak syarat mengalirkan air, tapi cukup dengan renjis cukup. Boleh, faham? Yang tu boleh, pasal dia tak syarat mengalir air. Tapi kita renjis pun, saya nak sebut renjis tu moden gebu lah kan. Kalau yang tu boleh, ambil air tuang lagi lah boleh. Janganlah buat bengap itu. Renjis sampai air tu cantum. Macam tu nama dia renjis. Dan nak bagi suci sampai dia boleh bercantum. Pasal apa? Bila bercantum nanti angkat, dia boleh mengalir tak? Itu maksudnya air mengalir. Itu masa tu air mengalir. Tapi air tu, bila kita tempat tu asal tadi Najis Mukhafafah, kita spray tu, dia bercantum tu, jadi akan bentuk satu lengkukan air lah kan. Air apa tu? Mustakmal. Kenapa mustakmal? Air yang diguna untuk menyucikan, mengangkat hukum najis. Itu mustakmal. Baik. Faham? Jadi wuduk tadi syarat dia mengalir. Tak boleh. Tak betul. Tak betul. Tu nak bagi hat tajam. Dia pasal dia jatuh kan. Boleh mengalir tak? Dia ada jariul mak, gebu tak boleh. Ataupun gebu tu mengalir tak? Himak jangan lu. Bukan ramai ustaz lah ni ajar macam tu. Saya punya faham ngaji, guru-guru orang biasa sebut tu, dia kata tak boleh. Dia tak boleh. Tapi ustaz pun dia tak tahulah. Tuan tak ikut punya pasal ya. Saya cerita, saya mengaji, saya punya faham dengan apa saya mengaji, Tok Guru sebut pun dia faham macam tu. Saya sampaikan apa Tok Guru faham dan saya pun dapat faham macam tu. Pasal nak kata mesti jariu tu, mesti air tu boleh berlari. Bila gebu tak boleh. Gebu tu bila dia istilah renjis, bahasa dia renjis lah macam tu kan. Dia tak ada kekuatan air. Dia tak ada kekuatan air. Bila tak ada kekuatan air, tak sah untuk nama wudu. Jadi bagi tukarlah status air tu, janganlah bagi gebu tu, bagi tajam tuf lemak. Tapi sakitlah sikit. Lagi cerdik lah macam mana. Masalah dia mesti mengalir. Dia bukan saja basah. Kalau semata-mata boleh renjis, basah, jaga, nanti akan ada pula ada orang ajar macam ni. Apa dia? Basahkan tisu, lepas tu lap. Wuduk macam tu. Sah. Janji air kata dia. Jaga Kalau tak bisa dengar pun jaga akan ada orang ajar macam tu ni. Dengar tak percaya dekat saya. Kalau tak bisa dengar kan? Tak bisa dengar kan? Dengar cakap saya. Satu hari nanti akan ada orang ajar macam tu. Saya buat renjis ni, ada orang dah ajar, ada Tok Guru dulu dah sebut dah. Kita dah jumpa. Yang ni saya cerita satu lagi. Dia kata basahkan tisu.
Wuduk saya tak pernah tengok lagi, tapi bab cuci najis ada orang dah kata macam tu. Gunakan wet tissue. Kalau baby berak macam mana? Gunakan wet tissue macam mana? Lap, buang, ambil wet tissue, lap, okey, bersih, mudah aja. Cuci tak? Nasib lebih baiklah baby tu tak sembahyang. Lagi orang pun macam mana? Gunakan wet tissue. Berak macam mana? Gunakan wet tissue. Wet tissue tak boleh, dia kena dry tissue. Dry lah, kering lah. Dry tissue boleh. Syarat tisu pun jangan tisu yang bila dry tisu tu kita calit ada tisu lekat kat situ. Pasal tisu tu terlalu nipis, terlalu gebu, terlalu murah. Tak boleh. Pasal dia hukum macam rumput yang hancur. Dia tak boleh nak menghilangkan najis tu. Bahkan dia yang lekat kat najis. Itu tak boleh. Itu kata mesti benda yang nak menghilangkan najis ni dia ada satu kekuatan. Itu. Antara kekuatan tu jaryu, dia boleh mengalir. Mengalir ni baru dia boleh, kalau ada kotor dia boleh sepak air tu. Kalau nak guna sepak. Jadi kalau air tu, ni bubuh ni. Kalau ada kotoran pun kotoran tu boleh lari. Tapi kalau gebu, try lah tengok basuh rumah. Pergi gebu gitu, apa yang boleh keluar? Sikit lah kan, saya nak sebut tang jaryu tu. Jadi mesti syaratnya jaryu ma'in ala idwin. Ala idwin. Jadi macam mana dobit jaryu tu? Kalau katalah kita buat kat tangan, muka, sapu, akan ada kebarangkalian nanti setidak-tidaknya boleh ada setitik air yang boleh turun. Takkan setitik, mesti banyak lagi lah. Jangan tak ada air langsung, maksudnya ni bagi rata aja. Tak ada apa yang boleh mengalir. Maksudnya lap lah tu, lap lah tu. Betul. Kalau nak dia bukan lap, ambil tuala, rendam ke air, bukan lap, apa? Boleh faham saya cakap apa? Boleh. Air tak ada, yang ada ais. Ambil towel tu, pedap ke ais. Tuala atau basah, dia tak boleh lap. Macam mana? Lap dia tak panggil jaryu. Macam mana? Saya buat apa tu? Perah. Bagi air tu turun dalam muka. Tabung pun dalam bekas. Ambil. Boleh. Nak cerita air mengalir. Air mengalir. Boleh faham air mengalir tu macam mana? Jadi maksud air mengalir tu mesti ada satu kapasiti air yang kalau letak kat anggota, kita angkat dia boleh jalan. Kalau letak itu duduk macam tu lah. Maksudnya dia tak boleh jaryu, tak boleh mengalir, tak boleh berjalan, tak boleh berlari. Maksudnya dia punya jumlah dia tu terlalu sikit untuk dia nak boleh istilah menyucikan sesuatu. Tak boleh. Boleh. Satu lembab tak boleh, lembab saja tak boleh. Spray saja tak boleh. Tak boleh. Okey. Kalau kat Malaysia kita ni memang tak ada masalah. Selalu tu lah dia ajar masa pergi Mekah lah apalah. Dobit dia mesti bagi faham jaryu tu macam mana. Kalau tak boleh nak gunakan air kerana cuaca terlalu sejuk, sehari kena beku, sehari kena dia tengok mata pun boleh jadi rabun, telinga pun boleh bagi pekak. Pasal apa? Bila sapu je air tu sejuk. Habis mata pun kerah. Duduk kat Eskimo tu negatif 50 darjah Celsius. Uish. Macam nak simpan vaksin tu. Vaksin negatif 70. Negatif 70 tu. Tahu negatif 70 macam mana? Ais pun kosong darjah aja. Ais kosong darjah. Ais kosong darjah. Suhu bilik 28. Air mendidih berapa? 100 darjah Celsius. Saja kita tanya. Kalau negatif ni maksudnya beku. Lagi kuat angka negatif maksudnya lagi sejuk gila punya. Lagi sejuk gila punya. Jadi nak simpan tu negatif 70 darjah Celsius tu. Vaksin tu. Masa saya syarah vaksin pula. Cukup. Saya nak cerita suhu tu. Jadi kalau terlalu siuk macam tu boleh mudarat pada anggota atau mengurangkan keupayaan anggota
kita boleh berpindah daripada wuduk kepada tayamum. Siap. Yang tu tayamum nantilah buat tayamum. Nanti belajar ikut tertib lah, jangan kelang kabut kan. Kalau nak perlu cash punya masalah, tanya lain lah. Tapi atas kita nak faham ni, nak sebut mengalir air. Kalau ada isu-isu lain, air tak cukup tetap mesti mengalir. Mana boleh mengalir? Katalah air tak cukup, ada banyak ni ya, sapu muka boleh mengalir, sapu tangan boleh mengalir, kepala tak apalah, basah-basah sapu. Nak kaki dah tak boleh, pasal dah tak ada air yang cukup untuk mengalirkan dia. Macam mana? Tak boleh. Jadi tak payahlah kaki. Wuduk tak selesai lagi, macam mana? Tayamum. Sempurnakan ni tayamum. Tak tayamum kat mana? Jangan tayamum kat kaki. Anggota tayamum dua aja. Apa? Muka dan tangan. Jangan pula ambil tu. Mana ada tayamum kat kaki? Bagi kaki sekali tu. Ada tayamum kat kaki. Sagi tayamum kat kaki, kalau mandi wajib macam mana tayamum? Berguling. Jangan buat pasal. Tayamum hanya di muka dan di tangan. Macam mana kefiat apa nantilah kita tak sampai lagi. Yang tu sambil je tu, nyambil je. Asal nak cerita mesti air tu mengalir. Mencuci najis pun sama juga, mesti air tu mengalir. Tadi saya sebut najis mutawassithah. Kalau mukhafafah, kalau mutawassithah mesti dah dihilangkan rupa bau dan sifat air, rupa bau dan warna, atau yang mana tinggal lah rupa, warna, bau najis. Macam mana nak sucikan tu? Mesti mengalirkan air. Mengalirkan air tu maksud dia macam mana? Mengalirkan air tu bukan ambil paip, lepas tu buka, lepas tu tembak, mengalir. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Buang air najis, hilangkan rupa, bau dan rasa, lepas tu tuangkan air yang boleh mengalir, ratakan pada kawasan yang tu. Macam mana panggil air mengalir? Kalau kita angkat, dia boleh lari. Kalau tak sah. Kenapa? Air itu bukan mengalir. Walaupun bila pasal dah sembuh banyak sangat air itu, tapi mengalir. Tak, pasal yang datang mula tu tak mengalir. Yang tu faham elok. Satu, kalau ada orang kata boleh wuduk macam tu, bagi dia misal najis mukhafafah tu, mutawassithah tu, boleh tak buat style mukhafafah tu? Najis mutawassithah ni, air kencing kadang-kadang lelaki ke orang dewasa lah, muntah je, lap, hilangkan rupa, bau dan rasa najis. Lepas tu bekas najis tu yang dah hilang rupa, bau dan rasa tu, untuk sucikan dia, untuk angkat hukum najis tu, macam mana? Spray sampai air tu membentuk satu litupan air kan. Dan bila spray banyak nanti air tu dia bercantum, dia membentuk satu permukaan kan, surface of water, betul kan? Redak dia kecil-kecil lah bila dicantum tu. Walaupun angkat boleh mengalir, tapi air yang mula-mula datang dia tak mengalir, tak sah menyuci macam tu. Tak sah menyuci macam tu. Yang tu kena lap balik. Lepas tu kena datangkan air yang mengalir baru boleh tuang, baru terangkat hukum tu. Dan mengalir tu bukan maksudnya mesti mengalir jauh, tak. Mengalir maksudnya kapasiti air tu yang kalau kita angkat dia boleh mengalir. Itu maksud jaryu ma. Itu tempat najis. Saya sekalikan antara bab wuduk dengan mencuci najis. Dari segi prinsip mengalirkan air sama. Ada orang faham bila cuci najis ni macam mana? Katalah ada ayam berak sini, burung berak ke, macam mana nak suci ni? Bejek saya elok mana pintu yang nak keluar, lepas tu buka air paip, lepas tu tembak air, tu bawa air mengalir. Mapuh itu kalau kena tengah masjid negeri duduk tingkat 10 tu tembak habis tingkat 10 turun sampai bawah baru suci. Bukan macam tu, 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 bukan macam tu. Saja saya buat banyak kali ni tu, pasal ada orang ramai orang faham macam tu. Ramai orang faham mengalir air macam tu. Okey. Tuan tu ada soalan mengalir air. Boleh? Dobit sekurang-kurang air mengalir itu sedikit, ya?
sedikit. Maksudnya bila air tu, katalah kita ambil, bila kita dah rata kan, disebah dia boleh mengalir tu, kalau kita lepas tu, maksudnya ada, habis-habis tidak apa, akan ada sekurang-kurangnya satu titik air boleh mengalir. Itu air tu maksudnya masih lagi mengalir lah. Tapi kalau banyak ni sapu, kering. Tak dapat mengalir pun. Air tu memang boleh diratakan, tapi tak cukup untuk istilahnya di permukaan yang nak dikenakan air tu rata, kena, lepas tu masih air tu boleh berlari lagi. Tak ada. Tak boleh. Tu yang mesti munasabah, banyak mana yang sini ni dengan nak sapu. Sapu yang spray tu memang tak boleh. Memang tak boleh. Memang tak boleh. Kalau kita tengok hadis-hadis, kalau saya ngaji hadis lah, Rasulullah ni kalau dia mandi wajib, Rasulullah bila dia makan subuh apa, dia keluar pada rumah, dia jadi imam. Kalau dia ada lepas mandi wajib, macam mana? Boleh dilihat air menitis turun daripada janggut dia. Mandi wajib, akan ada air yang boleh menitik macam tu. Itu tak janggut lah, kaki mana nak nampak dah suruh orang ke bumi. Nak menunjukkan kalau kat muka macam mana, ada air yang boleh turun. Boleh turun. Kalau ni nak menitik apa? Satu atas nama mengalir tadi tu. Jadi mesti ada satu kapasiti air yang tertentu untuk meratakan air ni. Bila dia rata pula, akhir itu ujung sampai ada keberangkalian untuk air boleh ada yang tak turun. Itu maksudnya ada sah, ada air yang jaryu pada anggota semua. Satu dia berbeza kadar tu mengikut suhu, musim, cuaca di persekitaran, demam tak demam, tengok ada covid tak ada covid. Covid apa? Dah demam covid, dia panas sikit kan. Bila panas, air tu dia cepat untuk bertukar daripada air kepada wap air, cepat. Jadi dia perlu kapasiti air banyak sikit untuk boleh rata, yang dengan tu kebolehan mengalir ada. Kalau sejuk, air sikit, dia kena, air tu akan lagi sikit jumlah dia daripada hak tu. Pasal apa? Pasal tak mudah untuk air tu terpeluap menjadi wap air. Macam itulah. Ni siap. Kalau tak ada, seterusnya yang ketiga, wa alla yakuna alaihi mughayyirun ilma. Syarat nak ambil wuduk, syarat nak mandi, mesti Allah. Allah tu asalnya an dengan la, bahawa tidak. Tapi tulisan tulis macam tu, seolah-olah macam illa, Allah lah. Terjemah dia Allah tu bahawa tidak. Bahawa tidak, yakuna tidak ada, alaihi ala idwin atas anggota, isim bagi yakun, yakun kerana amalan dia tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Mughayyirun, tidak ada ke atas anggota sesuatu yang mengubah. Mughayyir, mutaghayyir yang dah berubah, mughayyir yang mengubah. Tidak ada benda yang boleh mengubah lil ma'i bagi air. Jangan ada pada anggota yang kita nak basuh ada benda yang boleh mengubahkan status air daripada mutlak kepada mutaghayyir. Jangan ada. Jadi kalau contoh muka, tangan, kepala, kaki, jangan ada benda-benda yang boleh mengubahkan status air. Contoh, kat muka kita ni ada serbuk kunyit. Contoh, serbuk kunyit lah. Bila kena air, apa jadi? Dia kuning kan. Mukhalid ke mujawir? Dah belajar saya tanya lah. Mukhalid ke mujawir serbuk kunyit? Mukhalid. Mujawir. Mukhalid. Bila dah bancur kuning tu, nanti jernih tak nanti? Tak jernih lah kunyit tu.
bila ada serbuk kunyit kat sini, bila kita ambil air banyak ni je, sapu, apa jadi? Air tu jadi kuning. Bila air kuning, ngapa? Jadi air kunyit. Boleh ke berwuduk dengan air kunyit? Tak boleh, tak boleh. Itu apa nak buat? Kena hilangkan dulu apa benda yang boleh mengubahkan sifat air tu. Kunyit, apa lagi yang ada tu? Yang dia kalau kena air, dia akan ubah air tu. Kencur, boh pi, mesra wuduk kan. Alat-alat makeup yang apa, Nuresha yang mesra wuduk mudah tanggal. Dia mudah tanggal maksudnya dia punya based on water kan. Betul ya? Betul saya cakap kan? Bila based on water maksudnya guna air boleh cuci. Maksudnya kalau dia ada kat situ, kalau kita sapu macam mana? Nanti air tu dia bercampur dengan krim apa pelembap muka apa-apa benda tu lah, alat-alat makeup tu. Nanti kalau dia mengalir pun keluar putih je. Siapa? Ni yang pergi pipi nampak licau tu dah bercampur dengan air. Jadi air tu telah dicemari dengan benda, tercemar tu maksudnya dia tak mutlak lah. Ada benda yang dah bercampur dengan air tu yang mengubah status mutlak air. Pasal kat muka tu ada bendasing yang bila sapu bercampur dengan air tu mengubah status mutlak air. Jadi apa faham? Cuci hak tu dulu, hak muka tu. Tapi tak tahulah, kalau saya kata tak payah pakai lah alat makeup itu. Dah lah tunjuk kat orang, bukan mahram pula tu. Dia boleh pasal lawa, muka aku lawa. Aku tengok macam muka hantu raya Macam saya punya mak saya kalau dia kata macam muka wayang Peggy, macam muka wayang Cina. Wayang Cina tu kat sini orang tak biasa tengok. Tahu wayang Cina tau? Tahu? Tak biasa tengok kan. Siapa tahu wayang Cina? Macam mana wayang Cina? Dia buat ada pentas kan. Dia punya pelakon-pelakon dia main drama pentas tu. Macam mana? Dia punya make up punya tebal. Itulah wayang Cina, wayang Peggy. Saya arwah ayah pun panggil wayang Peggy. Itulah wayang Cina. Saya orang ciao kali orang ciao. Oh, pakai tebal lah. Dia perasan dia lawa. Lawa ni tak tahulah hang punya perception lah. Tapi jangan sampaikan tuai wuduk tak sah. Itu tuai. Hang nak minat. Pasal ada orang dia memang minat makeup. Tak tahu. Sebulan ni 2,000, 3,000 untuk alat makeup je. Dia seronok tau. Bila lepas mandi tu macam mana? Sapu. Oh, potong timun letak. Okay. Wah, mantap. Tambah haid pula. Wah, lagi dia seronok, galak tak gaduh mandi. Pasal nak wuduk nanti kena cuci kan. Oh, seminggu dia biar makeup dia. Oh, makeup. Mandi wajib tu dia cuci. Rupanya hantu raya seminggu rupanya. Tadi saya sebut macam tu sikit Tak dengar? Memang ada orang suka bersolek macam tu. Punya pasal lah untuk suami tak apa. Jangan sampai kau jadi hantu raya macam wayang Peggy pergi tunjuk ke orang. Wayang mahram pun tengok tak kena. Kalau nak juga kau pakai tapi keluar rumah macam ni. Kau tengoklah aku. Tak ada siapa boleh tengok aku. Aku balik rumah baru untuk abangku. Untuk abangku, adik-beradik aku, bapa aku, mak aku je boleh tengok. Orang lain tak pasal nak tengok aku. Okey, silakan. Tapi ada ke orang macam tu? Selalu yang macam mana? Tak selfie tak? Apa cerita ni? Cerita bab makeup sikit. Pasal ada mughayyirun lil ma'. Kalau yang menghalang air, tu lagi jeng. Bubuh hak ni, bubuh pewarna, bubuh apa? Yang melekat-melekat gold dust tu, bubuh tempek sini, mengelit. Untuk ambil wuduk, benda melik-melik tu dah lekat kat kulit tu. Oh, hak tu dia yang belakang tu nombor 4. Okey, yang tu mughayyirul ma' boleh faham masa tak? Saya bagi contoh kampung apa? Kunyit. Kalau selut tanah kita dah belajar suci tak suci tanah. Okey, tak ada apa-apa lah. Tanah antara juga minyak wangi. Tapi kalau minyak tak apa, pasal minyak dengan air tak bercampur, dia menjawir. Tapi kalau air wangi masalah. Untuk nak beza pula air wangi ke minyak wangi.
Kenal lah minyak atau air. Bubuh lah air tu, dia bercampur tak bercampur. Jadi kalau minyak wangi tu kan ada orang bubuh minyak wangi ke rambut. Saya lah, pasien saya bubuh minyak wangi ke rambut kan. Lagi ambil uduk sapu ke rambut. Biar dia. Minyak wangi macam tu dia tak menghalang air untuk sampai ke rambut. Kalau dia wangi sekalipun, wangi yang mujawir, dia bukan mukhalid, tak ada masalah. Tu nak faham, saya dah disebut mujawir dengan mukhalid tu, khalid dengan mujawir tu. Tak faham tanya balik. Itu saya sebut kunyit. Kalau ni bukan sebut kunyit, ni kunyit hidup lah tu. Kita ikan ambil garam, tumbuk kunyit, ibu kunyit yang besar-besar tu. Moden sekarang macam mana? Tweet. Ada RM45 sekali dengan mangkuk kaca dia. Ada spare part lagi satu. Motor dia dijamin 2 tahun. Bateri cas, tak payah goyah. Godless. Tweet. Kuning tangan. Lepas tu ambil uduk. Tangan masih kuning, sah. Melengung yang ni siapa? Tak faham ke apa? Tak tahu nak pergi hukum. Kuning tu ada kat mana? Lekat dekat kulit. Bila air lalu, air tu jadi kuning ke? Tidak. Tu kuning yang lekat kat tangan tu, dia ada lapisan menghalang air ke? Tidak. Tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa, biar lah. Bukan tengok kuning ni, alamak nak wuduk macam mana, rendam klorok, kikih. Tak payah lah yang buat bodoh itu. Tapi rasa tak ada orang macam tu. Tapi ada orang dia tak faham pula, bila ada benda yang memang kena buang, dia tak buang pula. Tapi kunyit memang tak kena buang. Kunyit tak payah. Kunyit, inai yang betul-betul inai lah. Inai daun tu yang pokok tu. Kalau inai lah ni yang duduk dalam macam segitiga tu kan, macam tu lah, yang inai yang dah bancur siap. Dia kata inai buat lukis gambar corak, jadi pengganti baru apa tu, kembang teguk aku tengok. Inai tu tak, jangan kena tipu lah. Bukan inai tu, macam-macam tone warna, dia pewarna, tapi hubung nama inai kena kencing. Bukan inai. Nak inai pergi ambil kat pokok tu, tumbuk. Tu pun tak nak jadi merah lah. Silap tak ada colour. Okey, siap. Jadi kalau ada warna inai tu, bubuh inai, ain inai tu dia bahaya pasal dia bila melekat dia kering, dia menghalang air, dia macam tepung kan. Tapi kalau kita dah buang daun inai tu, warna inai yang lekat di kulit, dia tak mengubahkan air dan dia bukan satu lapisan menghalang air untuk sampai ke kulit. Dia tak ada apa-apa. Tapi kalau tatu pasal nak buat dia pun, dia mesti ada cocok bagi berdarah. Ada bahan pewarna dia akan campur dengan darah tu, dia akan menutup lubang-lubang tu. Satu, siapa nak taubat kalau tatu ni susah tu. Kalau dulu buat dalam keadaan jahil bodoh satu hal. Kalau dulu dia kafir, dia masuk Islam satu hal. Ni orang Islam tatu, alamak. Kalau tatu bodoh je tak apa. Tatu bodoh tahu macam mana? Beli chewing gum, dekat kertas balut tu dia ada gambar Ultraman macam tu. Apa biasa tengok kan? Saya tu. Tahu, adik tahu kan? Lepas tu, macam mana nak buat tatu tu? Bagi kena air kan, kat peluh-peluh badan tu, betul? Tak ada tatu macam tu tau, yang tak tahu kan? Lepas tu, tarik macam mana? Nak, Ultraman. Ada gambar Superman pula, betul? Macam mana? Buka baju, peluh tu. Nanti buka, Superman. Superman. Ada S tu. Tu buat rambut macam ni sikit tak? Superman. Aduh taklah, saya kecil-kecil dulu terpengaruh macam tu kan. Sekarang saya tak tahu lah, budaya dia lain sikit lah. Tapi rasa masih ada lagi lah. Ada tatu macam tu. Jadi maksudnya benda-benda macam tu, punya karut tu, sampai semurah-murah beli singgam, kat kulit dia tu ada tatu. Sampai macam tu dia punya ajar pengaruh
orang kafir ni cara hidup ni tatu-tatu buat badan bercorak-corak ni, sampai semudah itu untuk akses dia. Untuk merisaukan kita. Tu yang kalau kita tak mengaji, kita rasa macam tak ada apa-apa, rupanya bermasalah besar. Baik, Allah yakuna alaihi mughayyirul ilma wa hailun, yang tu ataf daripada mughayyirun. Jadi maksudnya apa? Wa hailun tu wa alla yakuna alaihi hailun, ataf daripada mughayyirun, mesti apa yang sebelum mughayyirun tu sama makna. Wa hailun wa alla yakuna alaihi hailun, bahawa jangan adalah ke atas anggota hail. Apa hail? Isim fa'il daripada hala. Oh, dah hala, pendinding, penghalang. Penghalang. Hala yahulu haulan fahuwa hailun. Hail, isim fa'il. Qail, bina ajwaf. Saja saya sebut-sebut tu pasal dia orang dengan jisurah. Mana boleh menafaatkan, kau ambil lah. Tak faham, tanyalah. Hailun. Okay. Jangan ada di kulit sesuatu yang boleh menghalang air. Apa benda boleh halang air kena kulit? Getah. Getah skerap tu. Satu kerja skerap, kena perhatilah getah tu kan. Kena tarik skerap tu. Apa tu? Tengok kat muka ada, tak perasan lah. Sapu cat lekat sini. Tengok tangan tak ada. Habis sembahyang, suluh-suluh cermin. Ada cat tu dia betul. Macam mana? Yang ambil wuduk tadi tak sah situ. Jadi buat apa? Buang balik cat tu. Oh tu? Ambil wuduk, buka tangan, kaki sembahyang lain. Tadi tak pakai. Kenapa? Dah sembahyang dah. Tak tahu kata ada kat muka. Tak tahu langsung, tak apa ni. Tak tahu, lepas tu sekarang tahu. Ternyata kita punya sembahyang tadi tak sah pasal wuduk tak sah kerana ada air tak sampai, kerana baru nyata ada cat. Macam mana? Wajib hilangkan cat, ratakan balik wuduk, sempurnakan balik wuduk, lepas tu sembahyang lain tadi tak kira, tak pakai, disqualified kan dia. Tak sah. Istilahnya tak sah. Pasal apa? Syarat tak cukup. Walaupun rukun cantik, tapi syarat tak ada. Wuduk tak sah. Wuduk ada penghalang kena air di kulit, tak sah. Wuduk tak sah solat. Walaupun rukun solat ada. Rukun wuduk ada. Syarat tak cukup. Tu yang makna syarat apa? Ma yalzamu min adamihi adamun syai', tapi wala yalzamu min wujudihi wujudu syai'. Tak semestinya bila dia ada semua. Tak. Syarat nak kena tengok rukun. Dah ada rukun nak kena tengok syarat. Pasal tu takrif tu dia punya tu. Dia ada hubung kait. Rukun dan syarat ni dua benda besar bahas dalam bab hukum. Hailun. Baik, contoh hail ni apa dia? Kanuratin. Kaf tu li tasbih, huruf jar. Kanuratin, seperti nurah. Apa nurah? Tak tahu. Kapur. Buka kamus. Lain kali suruh tanya dia orang, suruh sampai cari sikit. Jadi nak tengok macam mana? Nuratin. Jangan cari kanurah. Mampu tak jumpa. Kaf tu seperti. Nuratin. Nurah, kapur. Kenapa kapur? Kapur bila dekat dia kering, macam mana? Dia macam cat. Dia akan membentuk satu lapisan yang boleh menghalang air kan. Jadi kena kenal lah, kena ada general knowledge. Apa dia benda yang boleh menghalang air kena ke kulit. Kena ada. Kena faham lah tu. Semua jenis-jenis itulah, yang jenis cat, apa, liquid paper, apa lagi? Kalau orang dulu cerita apa, sisik ikan kan. Sisik ikan kan bila dia lekat kat kulit tu, habis ambil air sembahyang, dia tengok, ada sisik ikan 2-3 keping, kopek. Bila dia lekat kat kulit tu, maksudnya air tak sampai. Ataupun mancuh roti canai, ada minyak bawah kuku, ada tepung bawah kuku yang duk melekat. Habis-habis sembahyang macam doa, angkat tangan, kuku aku ada tepung, bawah kuku ada tepung, mesti air tak sampai ni. Kita pula tak bersihkan bawah kuku tu, sedangkan bawah kuku tu termasuk dalam anggota yang termasuk dalam anggota tangan yang wajib disampaikan air padanya. Wajib bersihkan kuku,
Kalau perlu yang mana potong pasal kotoran yang ada di bawah tu menghalang air sampai, bersihkan dia balik, ambil wuduk sama yang lain. Siap. Jadi kalau ada hail tu, masalah macam mana? Orang perempuan, dia dye rambut. Jantan pun serupa lah. Masalah wuduk tak ada masalah sangat. Pasal yang berwarna rambut, kulit kepala tak berwarna, katalah gitu. Dan wuduk pun kaedah kita masa Cakmi memadai belakang telinga ni, tak apa. Cukup untuk nama kepala. Sampai tempat ni kita cerita, insya-Allah. Nak cerita apa? Rambut dia bila dibubuh warna. Warna tu pula membentuk satu lapisan menghalang rambut kena air. Wuduk tak ada masalah sangat. Pasal kena sebahagian kulit kepala pun dah memada dah. Walaupun warna kulit tu ada, rambut tu ada lapisan pewarna, dye apa seumpamanya yang menyebabkan air tak boleh sampai ke rambut. Tapi bila mandi wajib, masalah. Pasal apa? Ada air tak boleh sampai ke rambut dia. Itu je nak selesai. Kalau ada peluntur boleh luntur kan, luntur. Kalau tak boleh, botaklah kepala kau. Kegatal pergi bubuh benda macam tu, siapa suruh? Macam tu. Nak bagi ada minat mewarna rambut ke apa, bagi ada akal sikit. Dia mematuhi hukum syarak atau tidak. Mengaji dululah nak buat apa. Bertanya dululah pada ahlinya. Supaya jangan minat apa yang minat Yahudi dan Nasrani. Pastikan minat kita minat apa yang diminat oleh Nabi. Kalau Nabi tak minat sekalipun, benda tu diharuskan oleh syarak untuk dilaksanakan pada kita. Mesti kena faham piawaian tu kan? Ni bubuh tahun datang tak tahu. Itu kita sebut macam tu. Kadang-kadang dia tak ada masalah pewarna apa, dah pakai minyak rambut, gel, dia jadi itulah. Pula tu dah buat pada apa? Ada cik ba, cik B, cik A, cik O. Kacau. Ada unsur-unsur haiwan pula. Alamak. Ada unsur alkohol pula, najis lagi. Alah, receh. Satu, jangan duk gedik-gedik lah pakai produk-produk yang bunyi pelik-pelik tu kan. Zaman saya dulu tak banyak apa. Zaman saya tak tahu lah ni ada lagi. Rasa ada lagi pasal produk tu masyhur apa? Buy cream. Ada lagi? Ada lagi tak? Lagi apa? Minyak rambut. Rasa ada lagi tak? Ada gambar macam anjing kepala sudu duduk bawah ikut kepala petak tu. Dulu saya buy cream budak-budak tu habis. Dah besar tak pakai minyak rambut tu. Saya sekolah menengah saya tak pakai minyak rambut. Pasal menyanyi, dengar Tok Guru cerita, aku nak pakai mana satu, aku kan tahu produk ni. Tak pakai, saya pakai air. Rambut saya kering dulu, saya ambil air, saya basahkan. Sikat rambut pun saya pakai tangan je. Nak tahu saya sikat macam mana? Saya basahkan. Ya, wallahi. Sekarang saya tak gaduh sikat. Macam apa? Botak. Gaduh kan? Tak ada nak sikat rambut. Agak panjang, rimai. Pakai serban, suka tanggal aja, cukup. Tebal. Senang. Satu, kaedah nak jaga rambut paling senang, cukur. Orang jantan lah. Orang perempuan kalau kau minat cukur tu luar tabi'i. Itu luar tabi'i. Perempuan botak, kacau. Melainkan memang ada masalah, kudir penuh kepala. Kalau ada rambut panjang, kudir. Bonjol sana, bonjol sini. Kena botak je. Itu special case lah. Apa cerita ni? Masalah dia itulah. Gunakan benda-benda macam tu untuk di rambut. Nak bagi tegak lah, bagi kemas lah. Kena tiup ribut pun rambut steady je. Memang dulu ada elan-elan macam tu kan. Ahli sukan lari tanduk bola. Rambut steady je, tak rusik lagi pun. Wah, kemas lah. Silap babi atas kepala. Wah, apa? Okey. Tambah pula dia menyebabkan membentuk satu lapisan apatah lagi istilahnya, bila ada gel tu dia bukan minyak biasa. Dia ada gel ni maksudnya minyak beku, minyak kerah. Dia macam mentega. Dia hail. Kalau wuduk tak ada masalah sangat pasal mana-mana bahagian kulit yang masih boleh kena air ada. Tapi bila bab mandi wajib, walaupun selai rambut ada masalah, out of order.
Itu leceh, tak usah pakai lah benda-benda macam tu. Lepas tu hilangkan kegemaran kita dengan produk-produk yang kena apa? BMO, Buy Muslim Product, Buy Muslim apa? BMF. Saya kata BMO, Buy Muslim Only, bukan Buy Muslim First. Bila first tu secondly buy juga harga pay. No, Buy Muslim Only, Buy BMO, Buy Muslims Only. Only Muslim pun Muslim yang tahu bab taharah, tahu bab bersuci, yang faham dalam bab fiqh. Muslim yang macam ni. Muslim yang bengong masalah sikit walaupun Muslim. Muslim bengong ramai, walaupun Muslim. Tambah orang kafir lagi bengong, apa pun tak kerti. Takkan kita sanggup nak pakai barang-barang kafir kan. Tambah benda yang melibatkan makanan, leceh lah kan. Ni sos apa ni? Sos Cina, kicap India, kari ala gapa, Allah leceh kan. Pakai cube apa? Cube no, ingat ke NUR ke KNURR. Maggi pula dia keluar, ada cube ayam, ada cube bilis, ada cube lembu, ada cube bar pendek. Bar pendek tu babi lah, mesti 1 kilang buat. Dia bukan sama-sama dah, tak usah pakai lah kan. Belilah perencah Kohilal lain, Kohilal kan. Tak ada, alah bawang ada, tomat lah, gaduh cube nak apa cube tu usah cube lah, nak buat cube sendiri lah. Sikit lah sebut-sebut macam tu kan. Ada orang kita sikit, alah masak pun dah tak pandai dah, nak cube garam je, ngayo je, sedap apa. Itu saya tak duduk dapur, saya tak tahu lah kan. Lemon jamu saya makan lah, saya tak tanya. Kalau ada tengok benda yang meragukan, khabar lah. Saya mana tahu. Tengok mi apa? Mi apa? Cak bo liao. Mi cak bo liao. Mana je? Saja saya sebut itu ya. Tengok kicap Raja Gopal kicap. Alamak. Bihun apa? Mutusami. Alamak. Jangan buat leceh, tak best kan. Nak makan jadi darah daging. Dia tengok padahal lah bengap je, nak makan benda kapi. Baik ya. 4 5 wadukhulu waktin, dan syarat kelima, untuk wuduk mesti masuk waktu. Tapi masuk waktu ni dia bukan syarat semua orang. Dia syarat lidaimi hadasin. Syarat kelima ni dia khas untuk orang ni je, orang yang berkekalan hadas. Apa benda ni? Dia untuk orang-orang yang hadas dia tak berhenti, orang yang kencing tak putus, orang yang sentiasa duk kentut, orang perempuan yang istihadah. Maksud istihadah ni, hari haid dia dah lebih lah 15, masih darah duk keluar, mandi semayang, tu yang duk keluar tak berhenti-berhenti tu, cuci, sumbat, cawat. Jadi dia nak buat tu macam mana? Tunggu masuk waktu dulu. Contoh ni isyak ni, dia istihadah ni, haid dah lebih lah 15. Saya bagi contoh umum macam tu dah. Selalunya 7 hari 8 hari, ni dah 16 pun keluar darah pun satu kala, takkan ada haid lebih pada 15, takkan ada. Nak hukum apa kembali pada adat, nak rujuk pada tamyiz ke, yang tu kena ngaji suku. Tapi antara kaedah umum, hari ke-16 kalau darah sama kala dengan hak awal sampai sekarang 16 wajib mandi semayang. Tu yang keluar tu kena sumbat cawat. Dan setiap perbuatan nak solat mesti masuk waktu baru boleh buat tu. Jadi kalau sembahyang isyak ni, maghrib dah satu hal, sembahyang isyak, nak sembahyang isyak tak boleh pakai sumbat dan cawat yang tadi. Pasal sumbat dan cawat yang tadi hanya untuk satu solat aja. Dia istilah tahurah yang sahibud darurah, orang yang macam ni, orang yang berwuduk yang darurah. Pasal hadas dia sentiasa berpanjangan keluar. Nak sembahyang isyak, dah masuk waktu, macam mana? Dia kena bersuci, sumbat, cawat lain, ambil wuduk lain, baru boleh sembahyang isyak.
Fardu dia hanya boleh satu fardu, tapi sunat boleh berbagai-bagai. Boleh berbagai-bagai. Termasuklah istihadah ni orang yang kencing tak putus, ataupun orang yang sentiasa kentut. Sentiasa kentut, luar kawal. Kalau boleh tekan-tekan, boleh tekan-tekan, boleh tahan-tahan, boleh kunci-kunci, lain hal lah. Ni tak ada, duduk saja, tak press apa pun keluar. Angkat kaki pun, lurus kaki pun. Dia orang gelak ni pasal apa? Ada orang macam tu Oh, ada orang macam tu. Tapi kalau tak ada bau dia gagah lah. Tapi dia kena faham lah. Duduk sebelah je tak tahu bau kemian. Dia orang kata apa? Kemian hantu. Kemian hantu faham? Itu peribahasa Melayu tu. Siapa bakar kemian hantu ni? Apa maksud? Siapa kentut? Kemian hantu maksudnya kentut. Tak bisa dengar dia orang ni, perak. Kena buka kamus Melayu lah, buka Google lah, ada kemian hantu, buka, rupanya kentut. Kemian hantu kentut Kita pasang tu bukan kemian tu, bakhur. Ada yang ada tu, yang specialnya tu damar kelulut tu. Hak tu memang cari kedai orang tak jumpa. Orang ada kelulut je ada tu. Kita pun itu ada orang bagi belah. Memang saya mula-mula tak tahu, saya bakar je. Rupanya mahal tu. Mahal nisbah nak dapat itu bukan senang. Damar tu pula kelulut kutit sikit buat sarang dia. Sepatutnya nak pergi cari dalam batang kayu tu, nak cari getah damar tu. Ni dah ada dalam sarang kelulut. Dia buat sarang dia. Dia orang tanya nak beli kat mana ustaz? Tak tahulah mereka. Saya tak jual tu, mahal. Mahal pasal susah nak cari. Awak pun tak ada. Adalah nak kira timbang tu 30 kilo ada. Sagi dia kata jual lah sekilo, mai 10 orang minta. Jual boleh lah, kita jual mahal lah kalau nak sangat. Sedap itu untuk sumbangan pembangunan pondok ni. Apa cerita ni? Cerita kemian hantu. Kentut tak berhenti, itu cerita saya. Okey. Tengah ambil wuduk tu kentut. Luar kawal macam tu. Dia serupa yang itulah. Serupa macam kencing. Dah kencing dah. Kalau kencing boleh berhenti dalam satu jangka masa tertentu, dia tak boleh semayang selagi air kencing tak berhenti. Kalau memang dia tak boleh berhenti, memang duk keluar aja. Dia kena semayang cara macam itulah. Jadi macam mana kaedah dia? Dia kena masuk waktu dulu, suci, lepas tu ikat. Dia tak boleh ambil plastik sarung bagi air menitik. Itu istilahnya menakung najis, tak sah. Itu menakung najis. Kalau selalu sebut dalam kitab, dia kata kalau air kencing tak putus tu, dia apa? Dipotong buluh, disarung kemaluan di dalam buluh tu, untuk buluh tu jadi tempat takung air kencing. Tak sah semayang macam tu. Pasal apa? Semayang menakung najis, tak sah. Kalau sekarang ni dia orang kata pakai kondom, sarung, tengok kawan tu, bagi air kencing masuk dalam tu, tak sah, tak boleh. Dia mesti istilahnya ikat. Ikat pakai getah ke, nak pakai wayar ke, kepit pakai pelayar ke, saya buat lawak bodoh itu bagi munasabah takkan nak ikat pakai pelayar. Pakai getah pun tak payahlah pakai 10 getah, ikat macam nak bungkus nasi lemak tu. Yang munasabah yang air kencing tak keluar. Okey. Tak, memang dalam kitab kalau kita tengok senyum kita baca kitab. Dia suruh ikat, dia suruh simpul. Dia suruh kawan tu kena simpul. Simpul. Wah. Yang mana boleh simpul lah. Dia tengok munasabah. Kalau orang perempuan nak simpul macam mana kalau kencing tak putus? Kaedah dia sumbat. Nak sumbat lagu mana? Kalau kencing, kalau tempat haid boleh sumbat lagi. Tapi lubang kencing nak sumbat lagu mana? Takkan nak ambil putik kapas jolok macam tu, nak jolok. Kalau yang mana tak munasabah, tutup je lah. Tapi jangan benda yang Islam menakung air, dia boleh menyerap air. Lepas tu pakailah benda yang istilahnya kalau benda tu keluar, dia tak melumurkan najis pada pakaian yang dipakai nanti. Itu yang istilahnya kalau perempuan istihadah, sumbat, cawat, sumbat dulu, cawat. Kalau orang lelaki, ikat, simpul, lepas tu cawat.
supaya kalau dia terkeluar terlajak pun ada cover lagi, dah tak cuai namanya. Kita telah menjaga daripada ada najis, benda yang tercemar keluar daripada badan, sebab tu ibadat. Nampak? Pasal bab najis ni dalam bab ibadat dia benda besar. Dia mencemar, dia boleh membatal dan merosakkan ibadat. Jadi orang yang ada istiadah, dia tak boleh bersuci melainkan dah masuk waktu. Itu syarat dia nak wuduk. Syarat nak masuk wuduk. Okey. Wa furuduhu, kita nak beralih nanti fardu wuduk. Soal kalau ada. Oh, yang tebuk pinggang tu. Dalam beg. Kalau ikut kaedah yang jenis operasi perut lah dengan itu kan. Yang jenis dia ada pipe tu, bukan beg tu. Yang tu kan. Dalam beg tu lah kan. Okey. Lepas tu keluar yang tu baru dalam beg. Itulah bila masuk dalam beg ni kaedah dia, bila yang tu dicocok keluar, masuk dalam kemaluan, lepas tu dia akan nak bagi air kencing tu, air kencing pula dia tak ada break tu kan. Dia memang masuk ada penakung dia. Kaedah dia penakung tu lah. Pasal yang tu dah sambung nak cabut, bukan dia lagi nak bubuh balik, bukan dia meraung lagi. Macam tu kan. Jadi dah sambung tu, jadi nak cerita mana hak ujung tu lah, yang sebelum nak masuk dekat beg yang dia bagi tu. Memang biasanya dia ada klip dia apa kan, macam tu kan. Jadi kaedah nak semayang tak boleh bubuh tu. Plastik tu, pasal bubuh plastik tu nama dia menakung. Lepas tu buat apa? Nak semayang, bagi keluar, lepas tu cuci, lepas tu balut dengan sesuatu yang menyerap. Lepas tu bahasa mudah, ambil pampers, tutup. Pasal lah ni banyak benda yang macam tu, dah mudah kan, kemudahan. Pampers tu kan menyerap air kan, dia bukan menakung air. Kalau buah plastik tu menakung. Pasal Tobik dalam kitab dia kata jangan benda menakung. Itulah kita tak pandai sangat nak ambil ukur istibat. Ambil ulama' dah cerita apa, pakailah. Jadi benda tu dia tak menakung tapi dia menyerap. Ambil benda menyerap Pampers apa tu kan dia menyerap air, ambil pampers ikat situ. Lagi lepas sembahyang ambil lah, bawa balik. Tapi nak sembahyang tak boleh buah tu, pasal yang tu dia istilah menakung air, menadah najis dalam sembahyang. Jadi kena jaga sikit lah. SOP asal dalam fiqh ulama' kita sebut macam tu. Kalau model lah ni payah lah, payah. Kita bukan kira payah, nak sah tak sah mengikut apa yang ulama' dah bahas. Dia memang cermat sangat bab hukum tu. Itulah saya jawab. Lain? Maksudnya tebuk kan. Tadi masuk pipe ikut kemaluan kan. Yang ni tebuk perut. Dia ada bag sini, jadi tak keluar ikut kemaluan tu. Kemaluan tu dah jadi tak function dah kan. Pasal dia keluar semua ikut sini. Ikut sini. Yang tu menepati kemaluan dia. Dari sudut kena suci, lepas tu buah pampers untuk menyerap air kencing, untuk sembahyang nanti buah pampers ikat. Tak pampers pun kain lah kan, sapu tangan ke apa, macam saya tak kena detail satu-satu ke macam perempuan pakai tuala macam tu lah kan, macam tu lah kan, macam tu lah disebah istilahnya benda yang bukan menakung tapi menyerap. Dobek kan macam tu. Nak bubur tak apalah, carilah apa benda. Saya sebut tu pampers mudah lah kan, benda yang dah siap tak gaduh nak olah-olah lah. Tapi dia masih benda yang menyerap najis, dia bukan menakung, dia menyerap. Jadi sama macam tu lah kaedah dia. Masuk waktu, cuci, bungkus, ikat, mayang. Sagi lepas tu buahlah balik, pack yang dia bagi. Masuk kan. Macam tu, sikit dah. Lain? Dobit orang yang daimul hadas ni masuk waktu
bersuci, sumbat jawat apa semualah kan, ambil wuduk, pakai pakaian, dia jangan ada senggang lama. Kalau ada senggang lama, wajib bersuci lain, melainkan benda yang maslahat solat. Misalnya tunggu untuk imam, boleh jemaah masjid, boleh, tapi tunggu untuk imam lambat sangat. Pasal apa? Dia kisah ke Arnab dia oh begitu, duk bertukar apa tu, lambat sikit, bila ayat pula, ayat slow pula, buka paip sini dia mau pakai sana, ayat sini tak ada, jam paip satu sistem kan, buka sana, tunggu dia orang habis pakai, baru kita boleh keluar ayat sini. Apa saya nak sebut itu, tunggu lah, dia tunggu untuk imam. Dengan sebab tu ada benda yang keluar lah. Kalau tunggu untuk maslahat solat berjemaah, tunggu azan, tak ada masalah tu. Tapi kalau yang bukan masalah solat, dia wajib cuci lain. Dobit situ lah, jangan ada senggang lama. Contoh, dah bersuci elok, nak pakai telekong, pakai serban, nak semayang je, telefon bunyi. Telefon pula apa? Mak, alamak, macam mana? Assalamualaikum mak. Abah-abah setengah jam ni bang, nak cerita ke hang ni lah, mak ni duk kena vaksin, demam seminggu dah, doa lah sikit. Kita pun tak apalah mak, sabar lah mak, tu dah cek dah abang dulu, jangan duk vaksin, mak duk vaksin juga, tak apalah tu, tak apa, saya doa lah mak. Hang tolong doa lah, ni duk demam, duk ketak-ketak lah ni. nak letak telefon tak gamak kan, jangan sagi letak tu, hang buka salin lain. Pasal sembang gamak bukan maslahat solat. Sekali lalu lah sebut contoh tu kan, hak lain tu fal yuqas malam yuqal lah. Lain macam mana? Wa alla yakuna alaihi mughayyirun, wa alla yakuna mughayyirun alaihi itulah khabar yang muqaddam, takdir dia, wa alla yakuna mughayyirun lil ma'i alaihi itulah. Alaihi itu khabar bagi bawa bagi yakun itulah. Asalnya yakunu mughayyirun alaihi, mughayyirun lil ma' tu takluk dengan mughayyirun. Jadi mana khabar bagi yakunu alaihi, asalnya mughayyirun alaihi, mughayyirun lil ma'i alaihi. Tu asal ajak dia kan. Macam Zaidun fid dari itu khabar. Yang ni mughayyirun alaihi, mughayyirun ni mughayyirun lil ma'i alaihi tu khabar bagi yakun. Sekarang khabar tu dahulu, alla yakuna alaihi mughayyirun tu isim kana isim yakun muakhar. Okey. Muta'allaq dia kainun lah, mahzuf kan. Alla yakuna kainun alaihi mughayyirun. Kalau takdir itu boleh. Atau daripada ma'un mutlaqun. Ma'un mutlaqun wa jaryu ma'in. Jadi syurutuhu al-ula ma'un mutlaqun. Ya, al-awwal ma'un mutlaqun, as-sani jaryu ma'in. Jadi jaryu ma'in atau daripada ma'un mutlaqun. Nah, lagi situ dulu, sambung furud wudu insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillah.